everyone, I'm Fira. Bambam gajah besar. Hariku sejiwa dalam jantungmu melebur sifat kakuku. Okay guys, finally after beberapa hari saya recover, ambil mood sikit. Susah sikit lah nak ambil mood nak shoot, tapi macam biasalah, kita perlu teruskan hidup lah macam biasa kan. So move on 2024 ni. So saya tak boleh lah down lama-lama lah. Sebelum tu saya nak cakap ni video penjelasan lah sebab kenapa saya masuk hospital. Sebab ramai yang buat andaian sendiri kan. Yang tanya apa semua, yang DM, yang komen, yang sampai ada jatuh jadi fitnah. Jadi, banyak lah. Jadi kita orang bagi tahulah kenapa. So that's why kita orang buat satu video ni. Dan sebenarnya video ni kita orang tak nak buat pun. Betul. Saya yang tak nak buat sebenarnya. Sebab bagi saya benda tu macam, kenapa saya perlu bagi tahu everything dekat orang? Tapi disebabkan yalah orang kita dalam industri macam ni, so daripada kita dapat benda-benda yang tak betul and benda tu lagi menstreskan saya, menserabutkan fikiran saya, so that's why lah saya buat video ni. Okay guys, so by the way guys, nampak tak saya hari ni dengan kembalinya dengan baju yang cantik, kembali dengan berhias gitu. So ni baju saya dari Bulan Bintang. Macam korang tengok, kualiti dia pun best. Kain dia walaupun tebal tapi berkualiti dan tak panas. Okay guys, so yang mana nak dapatkan baju dari Bulan Bintang boleh pergi dekat Bulan Bintang HQ. By the way, nanti Ani akan ada dekat Kelantan, Wakil Cik Ye. Yang ada kat sana boleh pergi. Maaf sangat-sangat sebab saya tak boleh hadirkan diri, sebab saya tak boleh berdiri lama lagi. So that's why lah video kita kali ni duduk je sambil memberi penjelasan lah gitu. Okay guys, so let's go. Okay, so first, yes, actually memang andai korang tu ada yang betul, which is saya pregnant. Tapi yang kita tak inginkan tu terjadilah, which is saya tak tahu saya pregnant disebabkan macam korang ingat kan, saya ada pergi umrah hari tu, and masa hari yang tarikh yang kita orang pergi umrah tu adalah tarikh yang patutnya saya period, which is yalah macam biasalah kan, head lah kan, macam tu. So last period saya bulan 1. So bulan 2 tu saya dah tak fikir apa-apa dah. Awal-awal lagi sebelum kita orang pergi, dalam 3 hari before kita orang pergi terbang umrah 21 hari bulan kan. 21 hari bulan 2. So my period date lebih kurang macam tu lah, 20 something macam tu lah kan. So masa tu before I terbang ke Mekah, sebab kita orang pergi Mekah dulu. So before kita orang terbang ke Mekah, memang Fira dah ambil dah pil ubat tahan period tu sebab takut terperiod time dekat Mekah. So saya tak boleh nak buat ibadah lah macam orang lain kan. So masa tu memang rugilah kan kalau kita pergi dah Mekah tapi kita tak boleh buat ibadah duduk dalam bilik je kan. So masa tu memang tak fikir apa dah. Memang masa tu saya macam terus ambil pil period, pil tahan darah period tu, and makan before darah tu keluar sebab saya takut darah tu dah keluar kan. So bila dah ambil tu, so macam biasa, saya tak ada alahan. Masa tu memang saya rasa diri saya ni sihat macam biasa. Lepas tu terbanglah kita orang ke Mekah. Bila terbang kita orang ke Mekah tu, kita orang dah buat ibadah macam biasa apa semua, dan dah sampailah kat Madinah, dan saya stop lah ambil ubat tu. Dalam 2-3 hari before saya balik, saya dah stop ambil ubat tu. Macam biasalah, bila ambil ubat tu, kalau korang nak tahu, bila ambil ubat tu period kita tak akan datang, so darah tak keluar lah. So masa tu memang saya tak suspect apa-apa, saya tak fikir pun yang saya period saya tak datang sebab pregnant ke. Tak, sebab apa? Sebab saya ambil pil tu. So benda tu tak ada sebab pun saya nak fikir saya pregnant masa tu. Dengan plus saya pun bertenaga, saya pun tak ada pening ke apa, tak ada. So that's why lah benda tu saya tak tahu lagi masa tu. And then bila dah stop makan tu, saya bleeding. Tapi yang kelakar ni, macam yang korang tahu, Fira ni memang senggugut yang sangat teruk. So masa saya bleeding tu, saya dah sakit senggugut dah teruk yang sangat-sangat teruk. Tapi saya tak pelik juga sebab senggugut saya memang every month akan sakit macam tu. So kali kedua saya tak notice yang saya tengah pregnant. Sebab saya bleeding, I still ingat benda tu period. I still ingat benda tu, oh darah yang biasa kalau makan pil tu tak keluar, bila kita stop darah akan keluar tau. So I macam biasa, okay dah period apa semua. So benda tu bukan period pun, benda tu dah bleeding, dah keluar actually kan. So masa tu saya dah actually dah keguguran. Cuma saya je yang tak tahu masa tu. Dalam masa yang sama saya tak tahu saya keguguran, dan saya tak tahu yang saya pregnant pun masa tu kan. Ani pun tak suspect apa-apa pun kan, baby kan.
Sebab memang saya tak ada perubahan. Oh yeah, so bila dah bleeding apa semua tu, I still buat macam biasa apa semua. And sampailah kita orang balik daripada Mekah tu, kita orang terbang lagi ke Sarawak masa tu. Terbang ke Sarawak dengan Kak Bella, still tak ada apa-apa curiga tentang diri saya yang melambangkan saya pregnant atau keguguran masa tu. Still sama. Sebab saya ni sejenis yang orang perempuan yang selalu sakit perut. Memang ada problem dengan perut selalu lah macam tu. So bila dah terbang ke Sarawak balik tu, inilah kisah dia balik tu. Saya pelik sebab bleeding tu still ada even 10 hari. Dah masa tu dah nak masuk 11 hari. Masa tu dah bulan puasa, first day puasa. So I macam pelik lah sebab kita nak puasa kan, macam tak habis lagi ke bleeding ni kan. Masa tu I still ingat benda tu period lah kan. Tak habis lagi ke bleeding ni apa semua. Dah nak bulan puasa kan, nak kena puasa apa semua. And then tak apalah, macam okey lah, tak apalah. I pun first day tu I tak puasa. Lepas tu masa malam sebelum sahur kan, selepas berbuka. Okay. Selepas berbuka awak terus nak surprisekan saya lah. Tapi before that, kenapa saya boleh terfikir untuk test, pregnancy test, disebabkan pagi before kita masa tu first day puasa tau. Pagi tu Anik dia saja je gurau yang Fira kan. Dia gurau, dia macam gila mandi. Dia saja pressurekan saya masa tu. Padahal memang kita orang selalu gurau macam tu. So I'm okay with that actually. Tapi masa tu tiba-tiba jadi sensitif. Dia jadi macam, saya marah dia, saya macam mengamuk. Stres lah aku jerit kuat-kuat. Stres lah aku cakap macam tu. Lepas tu dia pun senyap. Dia senyap, dia macam kenapa kan. Lepas tu dia merajuk. So aku masuk bilik air dari toilet tu, macam kenapa dengan diri aku ni. Rasa macam something dia macam, apa benda macam tu aku nak kena stres sampai I jerit kuat-kuat. Stres lah macam tu. Apa nak kena cakap merajuk, mana ada merajuk. Dia merajuk masa tu. Okay, lepas tu macam pelik lah masa tu. Tapi benda tu tak menguatkan pun untuk saya test pregnancy test. Sebab benda kecil macam tu kan, lain lah saya muntah ke bagaimana. Contoh alahan-alahan lain yang menguatkan lagi untuk kita test kan. Tapi nak dijadikan cerita Allah jentik hati saya masa tu. Allah jentik hati saya tiba-tiba je. Macam tak apalah, aku order lah pregnancy test. Tiba je. Padahal ni I still ingat I period. So benda tu dia bukan impossible. Ada je orang yang period tapi pregnant. Tapi masa tu memang tak fikir langsung I pregnant. So tapi tak tahu kenapa Allah gerakkan hati Fira untuk beli pregnancy test. And then saya pun order lah Grab pregnancy test tu. Lepas tu masa tu saya tinggal je lah pregnancy test tu kat luar. Sebab saya malas nak check. Sebab saya takut kecewa lah kononnya kan. Kecewa lah kononnya. Check tiba-tiba negatif, kononnya kecewa lah kan. Biasalah perempuan malas nak berharap kan. Dia bukan malas berharap, cuma tak nak kecewa lah masa tu. Lepas tu masa Anik dia keluar pergi bazar masa tu petang tu. Lepas tu saya pun rasa macam nak masuk toilet. Saya pun ambil lah pregnancy test tu. Saya saja je. Lepas tu try. And then tiba-tiba tengok positif. Awal-awal saya guna yang ni. Awal-awal Fira guna yang ni. So keluarlah 2 line. Lepas tu saya macam masa keluar 2 line tu Fira dah macam fikir macam-macam dah. Macam mana ni? Sebab saya tahu saya lasak masa tu. Saya pergi umrah, macam-macam saya buat kan. Dekat Mekah tu memang crowded. And then kita memang every second kita berjalan apa semua, memang tenaga saya ni, saya tak, orang cakap saya tak jaga-jaga pun. Memang saya guna sehabis baik masa kat Mekah hari tu. So saya dah macam overthinking dah. Pregnant? Habis dah aku fikir kan anak aku gini. Macam tu. Tapi aku macam tak ni, tak apalah beli. Saya pun suruh Aziz beli yang week tu, yang keluar berapa minggu dan berapa hari. So saya pun suruh lah Aziz belikan pregnancy test yang tu untuk saya. And then bila Aziz dah beli tu, Fira try lagi sekali. And then keluarlah. So keluarlah dekat pregnancy test tu 3 weeks plus. Masa tu I macam happy at the same time. Dia happy tau, tapi dalam hati ni macam-macam dah aku fikir. Dia nak ayatkan padahal kan masa tu saya dah fikir dah benda ni akan terjadi actually. Sebenarnya masa tu saya dah fikir sangat-sangat dah. Masa tu macam redha dah masa tu. Sebab saya tahu saya macam-macam saya buat. Macam yang korang tahu yang saya renovate rumah apa semua tu. Masa tu memang tak ada simptom yang melambangkan saya pregnant masa tu. And then masa tu saya still lagi keluar bleeding. And I thought it is a period biasa saja masa tu. So that's why saya berani untuk nak kemas rumah macam tu. So bila dah saya tahu saya pregnant tu, masa tu memang dalam hati aku macam mikir, tak tahulah dia naluri aku. Tapi Fira tak bagi tahu orang lah yang Fira fikir macam tu. Even Anik pun Fira tak ada cakap ke Anik pun. Saya rasa ni tak selamat ke apa tak. Saya still lagi
tak apa. Saya cakap lah dengan perut saya, tak apa, kuat, okey duduk dalam perut ni. Saya cakap macam tu je masa tahu saya pregnant tu. Itulah kan. Sekejap. Macam tu. Jadi saya pun, saya nak cakap saya sedih. Saya sedih. Saya nak cakap saya rasa macam saya menyesal. Saya menyesal. Tapi ni semua perancangan Allah, ketentuan Allah. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita hanya menerima. Sabar, kena kita sabar. Jadi apa semua yang dibuat, itulah jalan terbaik untuk kita. Mungkin ada sebab kenapa dia buat macam tu. And kita kena selalu husnuzon, bersangka baik dekat dia. Bagilah dia suka. Cuma masa tu bila saya dah keluar pregnant tu, sebab benda tu yang saya nak kan. Benda tu yang saya nak sangat-sangat, tapi timing yang saya tak nak. Faham tak? Macam kita berharap tapi bukan timing tu. Memang aku nak benda ni, pregnant ni, cuma bukan tak masa ni. Sebab saya tahu diri saya masa tu, saya dah buat macam-macam kan. So saya tahu benda tu akan melakunya benda buruk lah kan. So masa tu memang Fira terkejut lah tengok benda tu. So Fira pegang perut Fira. Fira cakap, tak apa, awak kuat kan duduk dalam ni kan. Saya positif je, saya positif je. Sebelum tu saya tak bagi tahu bagi Anik masa tu. Sebelum saya bagi tahu Anik, cuma masa tu saya fikir 2 kali lah nak bagi tahu Anik sebab saya takut benda tu jadi fake hope kan. Jadi harapan untuk saya. Saya fikir banyak kali. Cuma saya fikir takkan aku tak nak bagi tahu. Even kalau aku bagi tahu pun dia happy pun, at least dia pernah rasa happy tu. Faham tak? So macam tu lah Fira. Lepas pada tu Fira terus surprise Anik benda tu. Even I tahu dah hati Fira masa tu. Fira fikir macam-macam lah, dah fikir macam-macam kalau tak ada apa semua. Tapi I still buat surprise tu sebab benda tu moment bagi saya. Dia first time ni is a precious moment lah bagi Fira. Kalau dah second tu of course lah precious juga. Cuma dia first time tu dia rasa perasaan yang lain lah. So saya tetap juga buat reaction tu. Even lepas pada tu jadi apa-apa pun tak apa, asalkan saya nak reaction tu. Macam tu. So nanti saya akan post reaction Anik tu. Fira ada record lepas video ni, okay? So saya rasa yang pertama tu macam mana, and dia punya speechless tu. Jadi dia punya, sebab waktu yang kita tak jangka kan baby. Waktu yang kita tak jangka. Saya baru je siap berbuka puasa, nak menyandar kenyang kan. Tiba-tiba masuk kena buat kerja. Dia suruh ambil barang semua, buka-buka. Yang tu nantilah awak boleh tengok dekat konten saya esok kot, maybe saya post kan. So lepas pada tu, lepas saya dah surprise dia apa semua tu, kita orang pun, sebab Anik pun dia tahu masa tu kita dah banyak, kita dah rasak masa tu. Kita dah pergi macam-macam, buat macam-macam. So Anik ajak saya pergi klinik. Okay, so bila kita orang dah pergi klinik, doktor suruh refer hospital. Dan kita orang pergi hospital Saya Berjaya. Dah check apa semua tu, saya kena tahan. Saya kena warded. Masa tu pukul 1 pagi, Fira kena warded. Anik masa tu ada Ferry teman saya dengan Erika. Bayangkanlah Ferry dukung anak teman ni nak pergi check up ni. Betapa excitednya dia. Masa tu saya tak bagi tahu orang lain lagi sebab saya nak make sure kandungan saya okey masa tu. Sebab itu ada yang konten saya berbuka puasa dengan kurma tu. Kalau korang tengok saya buka Muhaiman tu, itulah first. Masa tu kebetulan Ferry ada kat rumah. So that's why lah Ferry yang tahu kan. So bila dah masuk warded hospital tu, mental saya tak kuat. Mental Fira tak kuat masa tu sebab suami saya tak ada sebelah saya. So saya tak ada support system orang cakap. Sebab dekat Sabunjaya tak boleh masuk. Suami tak boleh masuk dalam tu. Suami tak dibenarkan masuk kecuali waktu melawat sahaja. Saya ada je kat luar, jangan korang cakap aku tak pergi pula situ. So tak, korang tahu tak, Anik tunggu saya dari 6.30 pagi. Dia tidur dalam kereta sampai waktu melawat sampai 12.30 petang tengah hari. So aku ni macam dah overthinking sebab bahaya kan tidur dalam kereta. Sebab saya tidur tu saya tak akan call. 21 kali dia call, dia ingat saya dah tak ada dah dalam kereta. Bahaya, aku jinx okay. Sampai saya panggil doktor. Tolong doktor, tolong tengok suami saya kat bawah doktor, ketuk pintu dia doktor. Doktor pun pergi suruh guard apa semua. Guard datang ketuk pintu dia apa semua. Aku stres masa tu, fikir anak lagi, fikir suami lagi. Memang down gila masa tu. And masa tu Fira tak macam down lah sebab kita sorang-sorang. So macam-macam kita fikir kan. Masa tu saya ambil darah. So darah hormon saya tinggi. So doktor nak kena tunggu 48 jam. So saya kena warded tu dalam 2-3 hari gitu untuk dapat result darah tu. 48 jam? 48 jam untuk dapat result darah tu. Lepas tu saya nak tukar hospital sebab kan saya nak suami saya dengan saya. So saya nak
even family saya pun ada depan mata saya, faham tak? Sebab hospital tu memang tak boleh masuk waktu melawat je. So saya kena ada orang yang teman saya. So saya pun pindahlah ke hospital Andorra. So suami saya boleh lah masuk teman apa semua kan. So bila dah warded apa semua tu, doktor sahkan, ni saya pendekkan cerita lah, doktor sahkan yang kandungan saya dah gugur lah. Dah gugur dah tak ada masa tu. Orang okey, orang kuat. Masa tu dah tapi tak tahulah kenapa masa dekat hospital saya berjaya tu, masa dah check tu, masa dah refer kat hospital tu, sebelum saya keluar bagi tawani, sebab doktor dah syak dah saya keguguran kan. Sebelum dah keluar bagi tawani, saya masuk dalam toilet, saya dah menangis puas-puasnya. Sebab saya tak nak saya keluar ni, aku bagi tahu suami aku sambil nangis. Aku tak nak benda tu sebab saya takut. Yelah, saya tak nak lah. Takut dia saya nangis jugalah. Sebab suami saya ni manja, kita ni manja baby tu. Tapi kalau benda-benda macam ni, saya susah sikit nak nangis. Bukan susah nak menangis sebab apa tau. Tapi kalau bila dia sedih, takkan ada saya sedih juga. Dia tak tunjuklah sedih. Dia tak tunjuklah saya sedih. Cuma saya tak takut untuk nangis depan dia. Kalau apa-apa tiba-tiba nak menangis tu, saya nangis je. Tapi kalau benda macam ni, tak kot. So bila saya dah masuk hospital tu, bila dah tahu pasal benda tu, so macam biasalah kena buang apa semua kan. Masuk Dewan Bedah, buang apa semua tu. So macam masa tu hati saya dah, dia sedih. Kadang-kadang saya macam tertanya-tanya, kenapa aku tak check awal-awal. Tapi Fira fikir balik, kalau aku check awal-awal, kalau aku tahu aku pregnant, aku tak akan pergi umrah. Sebab yelah kandungan lemah lagi, mana boleh naik flight lagi kan. So aku macam benda tu lah yang menguatkan Fira, tahu tak? Sebab apa? Sebab masa tu saya pergi Mekah je, saya pergi rumah Allah je. Kalau masa tu aku pregnant tapi aku buat benda lain, aku bukan pergi Mekah, masa tu memang saya rasa saya macam tak maafkan diri saya lah sebenarnya. Cuma masa tu saya fikir, masa tu aku duduk rumah Allah, so saya tak notice benda tu sebab saya betul-betul fokus untuk jumpa dengan Allah lah masa tu kan. So benda tu lah menguatkan lagi diri saya, macam positif sebab benda tu je saya boleh positif. So saya tak tahu, kekuatan saya datang daripada benda tu. Saya positif sebab aku pergi umrah, sebab aku buat amal. So macam tu lah, at least saya ada pengalaman. Rupa-rupanya saya buat umrah tu dengan anak saya, faham tak? Anak saya ikut juga saya, tawaf, sa'i semua. So benda tu macam tak apalah, Allah bagi dah tu rasa. Cuma saya je yang tak tahu kan. Allah dah bagi rasa dah, dia duduk dengan saya, cuma saya je tak tahu kan. So macam tu lah. So ada apalah, untuk dia pun tak tahulah, saya nak cakap saya kuatkan dia tak juga. Tapi untuk mana-mana sebab kita orang pergi sini, kita orang main ni, kita orang main tu, tu hanyalah asbab di mana Allah dah susun semua benda dan tu dijadikan asbab untuk jadikan sesuatu benda. Betul. Jadi kita tak boleh nak bersangka buruk. Sebab tu kita kena husnuzon, selalu bersangka baik sebab dia maha segala-galanya. Kita jangan sampai satu tahap, sampai satu tahap macam ni. Saya tahu, sumpah demi Allah saya cakap, saya takut masa tu. Sebab apa tahu? Jujur saya cakap dengan korang, saya takut masa tu. Saya takut, saya benci pergi umrah sebab saya takut benda ni. Macam mana saya cakap, macam mana kalau aku benci pergi umrah disebabkan benda ni berlaku kat aku. Faham tak? Macam jangan, kenapa nak buat macam tu kan. Sebab macam-macam lah kita fikir kan. Tapi masa tu yelah emosi kan. Tapi memanglah kalau perempuan emosi neraka pun dia tak takut lah. Tapi macam tu lah, salah satu sebabnya saya kuat sebab Anik jugalah. Betul. Sebab dia banyak nasihat, dia banyak positifkan saya, dia banyak menceriakan saya. Masa saya sakit pun dia try buat lawak untuk saya, nak bagi saya tak ni kan. Sebab yelah, mungkin Allah nak bagi kita berdua dulu, baby kan. Allah nak bagi kita berdua dulu, mungkin lah. Tak pun Allah nak uji dulu kita, gitu kan. Betul. Allah nak uji dulu kita, dia nak tahu kita kuat ke tak. Lepas tu mana tahu dia bagi rezeki yang lebih besar nanti kan. So tapi saya bersyukur dah. Lepas Allah bagi, saya bersyukur. Allah bagi rasa gembira masa kita orang tahu pregnant tu, saya bersyukur. Dia ada banyak sebab. Bukan setakat kita gembira benda tu dan kita dapat tahu kita dah boleh banyak benda. Kita sebab saya sebagai lelaki dan lelaki kat luar sana mungkin dia faham perasaan saya benda tu. Mana-mana lelaki kat luar sana rata-rata mesti dia nak benda tu. Dia faham benda tu. Jadi yelah, kunci dia untuk saya lah. Saya memang nak cakap saya sedih. Tapi husnuzon jalan terbaik dekatkan diri.
Jangan risau. Sebab Anik pernah Tak cakap, pernah dia mengecewakan kita. Okay. dia pernah cakap kat saya, kalau kita, ujian kita nak dekat diri kita dengan Allah ni macam-macam. Nak tahu kita sabar ke tak dengan dia. So benda tu, saya fikir benda tu betul juga kan. Lepas kita orang balik umrah, kita orang try lagi nak istiqamah, nak dekatkan diri dengan dia, tapi macam-macam dugaan kita dapat. So benda tu saya rasa, benda tu Allah nak uji kita, nak tengok kita kuat tak, kita betul-betul sayang tak kan. Kita boleh positif lagi kita tak kan. So Kalau tak tahu, kalau tak percaya kisah ni, korang boleh tengok je kisah para sahabat yang kena macam-macam ujian, dugaan dia. macam-macam ujian, macam-macam dugaan. Okay. Yang Allah, yelah macam-macam lah kan. So saya tak nak lagi cakap macam tu. Jadi, So tu je lah. Macam biasalah bila dah keluar bilik bedah tu dah I'm okay. Saya kena berpantang macam biasa. Kak Bella pun datang melawat saya, siap suap nasi lagi untuk saya. Thank you untuk semua. And thank you untuk semua yang mendoakan kita orang. And keep doakan kita orang, semoga ada rezeki nanti kan. InsyaAllah lah. Amin. Sebab saya tengok ramai orang doakan yang baik-baik. Even ada je yang orang cakap yang tak baik, tapi still banyak yang mendoakan yang baik untuk saya. Saya pun tak, saya macam, kenapa orang sampai mendoakan macam-macam untuk saya. Alhamdulillah lah, tu satu rezeki lah. Ya. Dia orang saya dengan Fira ni adalah rezeki, banyak rezeki, dikelilingi dengan korang yang semua yang baik. Dikelilingi dan orang baik, doa yang tak baik tu ujian untuk kita. Betul. Tapi bagi saya yang tak baik tu, saya tampung balik dengan yang baik tu. So tak nampak dah yang tak baik tu. Ramai gila yang baik, seorang je yang tak baik. Betul. Satu tu je lah ujian. So kita rasa happy lah sebab sebab dikelilingi dengan benda-benda yang macam ni. Even bagi saya berat gila ujian ni, and besar gila ujian ni bagi saya. Tapi kadang-kadang saya fikir, mampu aku hadap. Sebab Fira ni, jarum yang kecil tu pun Fira takut tak sebelum ni. Jarum kecil tu aku takut. Tapi macam-macam dah berlaku, macam-macam siap. Tapi Alhamdulillah lah, ada lagi saya kat sini, sihat. Allah bagi saya kesihatan yang berpanjangan pun rezeki dah kan. Bernafas. Ya, betul. So, sorry lah kalau video ni agak panjang explanation ni. Sebab saya takut nanti orang, kalau saya tak cerita dari awal, nanti orang akan tanya, kenapa tak check awal-awal? Kenapa? Takkanlah tak tahu pregnant? Takkanlah period tu tak check? So saya kena cerita dari awal. Jadi, masa saya nak pergi umrah tu. Sebab dia berkait kan? Elakkan bertanya-tanya negatif. So tak payahlah nak cakap, alah aku dulu boleh cam je kalau ni check lah terus. Tak payahlah acah-acah tak nak check ke apa. And dia pun baru kahwin dan menjadi isteri saya. Baru je, dia tak pernah pregnant sebelum ni. Kahwin, tak ada. Lagi-lagi masa tu membezakan kebetulan pula masa tu saya makan ubat period kan. Dah lah, tadi kita dah cakap lebih baik-baik, lepas tu kita tambah balik. So itulah. So macam korang tengok saya dah kuat, saya dah sihat tu. Saya sama lah. Sihat tu tengah recover lagi lah. Sebab saya kena berpantang lagi. Dan saya tak boleh nak berjalan sangat. Saya tak boleh nak berdiri. Saya tak boleh nak bekerja sangat. So that's why saya tak boleh masuk office lagi. So nanti saya masuk office, saya janji dengan korang, kita akan buat macam-macam konten lagi. And meriahkan lagi konten Ali Wifan apa semua kan. Sebab saya rindu sangat dah dekat nak masuk kerja. Sebab hari tu pun kita pergi Mekah, cuti lama dah. Lepas tu sebab ni pula nak dekat sebulan dah saya tak masuk kerja. Sama. So macam itulah, korang doakan semoga saya cepat sihat, diberi kesihatan yang baik dan insya-Allah dapat rezeki zuriat lagi. Okay, thank you yang mana doakan kita orang. I love you guys so much. Untuk yang tanya-tanya tu, maaf yang saya keluarkan orang kata penjelasan yang lambat sikit. Sebab benda ni take time untuk saya nak bagi tahu, untuk ambil mood, untuk saya. Sebab saya tak nak bercerita dalam keadaan saya down. Saya tak nak. Sebab tak tahu. Sebab saya nak tunjuk kat korang saya kuat hadapi dugaan ni. Faham tak? So that's why benda tu agak lama sikit untuk saya bagi tahu. So bila saya dah bagi tahu ni, korang boleh tengok saya dah kuat. Okay, bukan dah down apa semua. Biarlah down tu saya dengan Anik je nampak kan. So orang lain tengok saya kuat tu je. Okay guys, so thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Jumpa di dalam episod nanti. Jangan lupa tengok konten saya yang saya surprise Anik. Okay, bye bye. Assalamualaikum.